Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita berada pada pembahagian riba yang terakhir. Muka surat 7, riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Lepas tu kita akan pergi belakang tu hukum riba. Sikit ni malam ni, tak banyak pun. InsyaAllah malam ni habis dah terus ni. Malam ni akan habis terus. Cumanya lepas ni saya tak pastilah kita nak. Lepas ni tajuk gadaian, tak silap. Gadaian ataupun baik salam ataupun tempahan. Tempahan dia lagi tak banyak ialah untuk ni. Kemudian ada ialah bab syarikat tu, dia mula susah lah. Jadi ikut tuan-tuan lah macam mana kalau dah habis ni nak pergi kepada bab gadaian dan bab tempahan ke, ataupun nak ke katanya nak fiqh mawaris. Fiqh apa? Fiqh mawaris ni kita panggil apa? Harta ni, warisan. Faraid. Ilmu faraid. Faraid pun kita belajar asas dia tuan-tuan, betul tak? Asas pun kita okey dah tuan-tuan. Baik. Jadi abang kata lambat, saya pun lambat kat tadi. Saya daripada baru balik Kedah tuan-tuan. Tidak kan tak boleh balik. Dengar jauh lah Kedah tu. Padahal kat Bandar Baru naik tol keluar. Abang pergi kerja je pergi. Saya dekat dia. Naik tol keluar ke Bandar Baru 57 sen ya. 5 kupang. Baik. Jadi tuan-tuan, kita tengok malam ni tajuk baru kita. Pembahagian riba kita dah bincang dah. Dia ada 4. Jadi kita dah baca 1, 2, 3. Cuma yang keempat ni. Jadi sebelum saya baca yang keempat tu, saya kena buat ulangan sikit, boleh kot no? Sikit ulangan. Okey, riba ni dibahagikan kepada 2 bahagian yang besar. Pertama, riba ad-duyun. Riba yang terjadi kerana hutang. Riba ad-duyun. Riba yang terjadi kerana hutang piutang. Bahagian yang kedua, riba al-buyu'. Riba yang berlaku kerana transaksi jual beli. Yang pertama riba ad-duyun kerana hutang piutang. Kemudian yang kedua al-buyu'. Riba al-buyu', riba yang berlaku kerana jual beli. Baik. Pertama riba ad-duyun ada 2. Betul tak? Ada 2. Riba al-buyu' juga ada 2. Jadi riba kerana hutang piutang ada 2. Al-qardu dengan jahiliyah. Betul tak? Riba al-qardu ni macam mana? Al-qard, macam mana riba dia? Riba yang ditetapkan di awal pinjaman. Contohnya orang nak pinjam duit kita RM1,000, kita kat dia, kita kata boleh pinjam, tapi pinjam 1,000, bulan depan bayar 1,500. Dia setuju. Yang bagi hutang berdosa, yang terima pun dosa. Sekalipun yang bagi hutang itu kerajaan, tak boleh macam PTPTN. Tak boleh ada riba. Inilah pandangan majoriti ulama. Memang tak boleh pun. Kerajaan bagi pinjam pada rakyat pun tak boleh ada riba. Jadi bila bagi pinjam 1,000, bulan depan bayar 1,000 juga. Kalau bayar 1,500, maka jadilah riba.
Jadi yang bagi berdosa, yang terima berdosa. Hum sawa, sama aja, dua-dua berdosa besar. Boleh nah? Itu riba al-qard. Dan tak semestinya yang bagi pinjam yang syaratkan. Saya sebut dah kat tuan-tuan sebelum ni kan. Katakanlah yang nak pinjam tu yang syaratkan. Yang nak pinjam tu dia nak pinjam sangat, dia nak beli handset, nak pinjam sangat-sangat. Dia kata tak apalah, hang bagilah. Hang bagilah 1,000. Dah tak tahan nak beli handset ni. Tak apalah, bagilah 1,000. Nanti bulan depan aku bagilah kat hang 1,200. Kawan kita pun bolehlah macam tu. Mula-mula tak boleh, tapi kita ada kata macam tu, kata boleh. Dua-dua dosa. Tapi saya redha, bukan kira redha, kira Allah tak bagi. Betul tak? Orang perempuan tak boleh orang lagi sentuh dia, tapi saya bagi ustaz dia sentuh saya. Tak boleh. Allah Ta'ala yang tak bagi sentuh. Dulu budak-budak sekolah lu ingat zaman-zaman saya, sekali pegang RM5. Adalah sekolah jadi tu, sekali pegang RM5. Budak perempuan buat duit. Pegang RM5. Dan ni tak ada tuan-tuan. Na'udzubillah lah, na'udzubillah. Minta lindunglah anak cucu kita daripada permainan tuan-tuan, permainan syaitan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, walaupun redha tapi tak boleh. Ini ketetapan Allah. Jelas nah, kita redha ke tak redha, ini urusan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tak bagi. Baik. Jelas itu riba al-qard. Baik. Yang kedua adalah riba jahiliyah. Ni pun dah bincang dah. Riba jahiliyah ni dia eloklah sikit pada aqar tu. Contohnya tuan-tuan pinjam kat saya 1,000. Okey, janji bayar bulan depan, 1 hari bulan. Saya bagi kat tuan-tuan 1,000. Jadi tuan-tuan dah janji dah dengan saya 1 hari bulan bayar. Cukup 1 hari bulan tuan-tuan beritahu tak boleh bayar, anak sakit, motor rosak. Maka saya kata apa? Ni riba zaman Rasulullah tuan-tuan. Dia panggil riba jahiliyah. Imma an taqdi wa imma an turbiyah. Imma an taqdiya atau turbiyah. Hang bayar ataupun hang kena bunga. Macam itulah. Saya kata kat tuan-tuan, lah ni dah janji kan 1 hari bulan kan. Hang bayar lah juga, aku tak tahu. Kalau hang tak bayar, bunga. Tangkis ni siapa salah? Jelaslah yang bagi pinjam lah. Betul tak kan? Tuan-tuan dah tak mampu. Yang qard tadi dua-dua salah. Betul tak? Dua salah. Kalau jahiliyah ni tuan-tuan dah tak mampu. Ada kes baru ni saya baca, dia nak pinjam 150, nak guna sangat. Nak beli apa tak tahu, dipinjam kat Alung. Pinjam 150, bayar 6,000. Katanya lah ni bukan Alung saja buat, ada juga sebahagian daripada orang Indonesia yang main sini buat macam tu. Ada dia buat. Jadi depa ni tak ada pejabat. Pejabat tak ada, cuma depa punya modus operandi depa ni memang kuat ugut. Nanti ugut ganggu. Sampai dia dah bayar dah 300. Tapi depa main lagi simbah cat. Nampak gaya Melayu yang pergi buat kerja tu. Okey, Melayu atau Indonesia, Allah alam lah, pergi simbah cat. Jadi memang mereka gaya lah, model mereka lah ugut. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan semua, kalau nak pinjam ni janganlah pinjam yang macam tu tuan-tuan. Tak usah duk pinjam lah. Kawan-kawan tak apalah, usuk ke, kaya duit banyak kan. Yang duit banyak tak apalah. Hak jenis yang tak tahu ni jangan. Ataupun pergi bank ke, tak apa lagi tuan-tuan. Kalau bank tarik kereta. Kalau hak jenis lagu ni janganlah tuan-tuan, susah. Pergi report polis pun, polis bukan nak layan. Betul. Pasal apa? Dah tahu ini ceti haram, yang pergi pinjam buat apa? Betul. Polis mana layan? Tu payah ayat hitam. Masa tu Ustaz Awi hidup lagi, dia pergi pinjam dekat Alung kan. Jadi tak bayar. Alung punya kerja, dia bukan pergi bawa geng gangster kampung Bukui, bukan dulu tu. Alung dia punya cara lain. Orang bawah dia banyak orang Melayu lah tuan-tuan. Mereka ni mah hati kerina tuan-tuan. Susah lah tuan-tuan. Dia pun buat apa? Dia tak mau bayar. Dia pun ambil anak bini dia, letak kat KL tu. Dia pun tak pergi serang ikut dan tak. Dia pun pergi senyap-senyap, ambil anak bini dia, bawa duduk hotel di KL. Yang pergi ambil tu, takkan Cina nak masuk kampung Melayu. Orang Melayu lah. Betul tak kan? Pandai lah. Daripada Kelantan pun naik kereta, bawa duduk KL tu. Saya dengar cerita ni Ustaz Apih kita. Ustaz Apih hidup kan, adik Ustaz Awi tu. Tolong selesaikan. Oh gelabah balik-balik bini tak ada dengan anak bini, anak
anak bini tak ada, gelabah. Jadi jangan pinjam tuan-tuan. Jangan cari penyakit lah tuan-tuan. Kita dah tahu pinjaman tu riba tak riba, jelas riba dah. Dan yang saya sedih, saya baca banyak orang Melayu yang pinjaman ni bukan penting pun. Dia nak tukar lansir baru, sport ring kereta baru. Allahu Akbar. Lalai hang hidup pening. Betul tak? Stay depa jenis ugut sampai tuan-tuan jadi apa, dah tak ugut ni, ugut adik-beradik pula. Pening tuan-tuan. Nombor dia pula banyak. Serabut tuan-tuan. Walaupun depa mungkin depa tak buat yang depa ugut, tapi ganggu tu. Tak, dari segi psikologinya ganggu. Kena pula dia telefon adik-beradik tuan-tuan. Malu tak tuan-tuan? Ni hang punya abang hang ni hutang ni tak bayar. Malu tuan-tuan. Jadi janganlah tuan-tuan, jangan biasakan. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang pinjam alung, jujur ya saya cakap, dia pinjam tu pun dia salah. Betul tak? Dia dah salah. Dia tahu alung tu punya cara memang apa? Memang riba, memang cekik darah punya tuan-tuan. Pinjam buat apa? Baik. Hatta nak selesai ni kena bawa apa? Baru ni saya tengok Wabi Razman turun kan, pergi jumpa alung kan. Selesai kan, macam tu je. Tidak duduk kacau, susah. Yang kata Indonesia tu dia tak nak pejabat, tuan-tuan nak cari pun susah. Tapi macam itulah cara dia jenis apa, link banyak-banyak, ugut sana ugut sini. Baik, jadi tuan-tuan elakkan depa dapat pinjaman benda-benda yang macam ni lah. Baik, hutang dibayar lebih. Okey, jadi riba al-qard. Al-qard ni dua-dua salah, betul tak? Di perjanjian tu pun dah letak dah syarat. Riba jahiliah ni jelas. Yang salah pada yang bagi pinjam. Okey, kita dah bincang dah. Seterusnya riba al-fadl. Yang ni pun dah habis dah. Tukar item ribawi tapi dia punya sukatan tak sama. Apa itu item ribawi tuan-tuan? Sebut dalam hadis kan? Ada 6. Al-dhahabu bil-dhahabi, wal fiddatu fiddati, emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian al-burru bil-burri, gandum dengan gandum, wa sya'iru bi syairi, barli dengan barli. Kemudian wa tamru bit tamri, tamar dengan tamar, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mislan bi mislin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Dia mestilah sama sukatan, sama timbangan, mesti on the spot. Masa tu juga. Masa tu tak boleh bertangguh. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Apabila berbeza, maksud dia emas dengan gandum ke, gandum dengan perak ke, yang ni meniaga lah lagu mana pun. Tapi kalau sama jenis, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, emas dengan emas, yang ni mesti apa? Dua syarat. Pertama, mesti sama sukatan. Yang kedua, mesti dalam masa yang sama. Boleh tuan-tuan tu? Contoh yang kita dah bincang al-fadl ni, hadis tadi tu dah rangkum dua, al-fadl dengan an-nasiyah. Al-fadl ni contohnya, saya ada beras basmati 10 gram. Tuan-tuan ada beras jati 10 kilo, ada 15 kilo. Tukar, ialah saya punya mahal. Betul tak? Saya punya mahal 60, tuan-tuan punya 15 baru dalam 30 lebih. Tukar, hukum dia haram. Sebab apa haram? Sebab sukatan tak sama. Tak boleh, haram. Dia lagi mahal, bukan kira tu dua-dua kenyang. Dia tak? Islam tak mau kita dapat untung atas angin, tak usah. Itu poin dia. Tak mau kita dapat untung, tak ada usaha, tak ambil risiko pun. Untung atas angin macam tu tak boleh. Nak untung mesti usaha. Sama juga saya sebut dah kat tuan-tuan sebelum ni, saya ada tamar ajwa. Tamar yang paling mahal kan? Dia ada mahal pada ajwa, tak silap saya. Benda satu tamar tu Merijul lah benda. Merijul kan? Merijul mahal tu. Saya usap badil bagi rasa memang sedap lah tuan-tuan. Tapi dia bagi sebiji lah tuan-tuan, bagi banyak bankrupt juga lah dia. Memang mahal tamar tu. Merijul kot, macam itulah nama dia. Jadi saya ada ajwa hak yang grade paling bagus. Tuan-tuan tak, ajwa ni yang paling bagus, yang besar. Betul tak? Dia kalau yang kurang bagus dia kecil. Dia lagi bagus, dia lagi besar tu lah. Saya ada sekilo. Mahal ni. Tuan-tuan ada tamar murah punya. Tamar apa yang murah? Iran punya.
bam. Betul tak kan? Yang tu memang low quality lah tuan. Paling low quality lah kot. Saya ingat paling senang makan paling low quality lah. Tuan-tuan ada bam punya, bam. Hak irah punya tu. Tuan-tuan ada sekilo. Tuan-tuan ada, kita katalah, tuan-tuan punya bam tak ada quality, tuan-tuan ada 10 kilo tuan-tuan. Saya 1 kilo ajwa. Itu nilai dia lebih kurang kan tuan-tuan tu. 10 kilo bam, saya ada 1 kilo ajwa. Tukar. Tak boleh haram. Nilai dia bukan kira nilai. Dua-dua kenyang, betul tak? Dua-dua kenyang. Habis tu kalau nak juga, jual dulu ajwa tu. Nah, saya jual dulu ajwa saya. Sekilo ni mungkin dalam 130 kot. Hak yang bagus ni 130 saya jual dulu, baru saya beli hak yang tu. Jelas tak boleh direct, supaya ada transaksi jual beli. Boleh no? Itu poin dia, supaya ada transaksi jual beli. Bila kita jual kita punya ajwa, kita dapat memenuhi keperluan orang yang nak beli. Betul tak? Layaklah kita dapat duit, baru kita beli hak dia. Jangan direct. Boleh tuan-tuan? Ha? Oh, tukang butter lah. Ni butter tak ada dah. Tapi kadang-kadang boleh jadi kat rumah, betul tak kan? Ada banyak ni kan, tukang kan. Jaga-jaga, betul tak? Kita duduk sonok-sonok, kita lupa ada hukum riba di situ. Seperti mana yang jadi di kedai emas lah. Kedai emas kita ada emas kita berat berat 20 gram, nak ambil emas baru, dia takkan bagi 20 gram. Dia nak untung kan, dia takkan bagi. Tuan-tuan punya emas 20 gram, dia mungkin bagi tuan-tuan 18 gram, mungkin 19 gram. Dia nak ambil untung. Itu tak boleh. Tak boleh. Tapi itulah senang. Tuan-tuan pergi kedai Islam lah senang tuan-tuan. Kalau kedai Cina yang bukan Islam lah, kedai yang bukan Islam, tuan-tuan buat macam tu memang untung sikit. Tuan-tuan bagi trade-in kan, trade-in tuan-tuan punya 20 gram, kita kata gelang 20 gram, dia akan bagi mungkin dalam 19 gram macam tu lah, ataupun 18,5 ke. Tapi tuan-tuan dapat jenis baru, tak perlu tambah duit. Tapi dalam Islam tak boleh, haram. Tukar apa? Motor bukan item ribawi yang sebut 6 tadi kan. Motor tak ada masalah. Tuan-tuan nak tukar R1 dengan apa, dengan Y suku pun tak apa. Tuan-tuan nak tukar BMW yang 160,000 tu kan, member kita kaya, BMW 160,000 tu dah berat tak larat, lutut sakit. Ada motor motor Honda Cup Pass PAS. Ada lagi ke? Ada lagi Pass. Biar aku ambil Honda Cup lah, ringan sikit. Boleh tak ada masalah. Motor bukan item ribawi. Pasal motor ni bagi kita tahu, motor memang nilai dia jatuh. Betul tak? Motor kereta tuan-tuan beli esok jual, memang jatuh gila tuan-tuan. Bukan jatuh sikit, jatuh sungguh. Motor, handset, ini bukan item ribawi. Benda yang nilai dia tak tersimpan. Item ribawi ni dia simpan nilai. Ada beza tu. Dia simpan nilai tu, dia sebut 6 benda tu. 6 benda. Baik, jadi sama emas, saya dah sebut kat tuan-tuan sebelum ni, waktu saya nak tukar emas bini saya tu, saya bawa dan saya kata saya tak mau tukar macam ni, nanti jadi riba. Jadi kata tak apa, jual. Dia pun faham, baguslah, bagan serai tu baguslah, emas tepi masjid tu. Jadi dia jual kat saya, dia bagi duit, akad lagi, siap akad, siap bagi duit. Saya tak mau jual, tak mau beli, tak mau balik tu. Betul tak? Tapi saya belilah, saya memang nak beli pun. Itu saya baru beli kat dia gelang yang ni. Gitu cara dia, supaya ada transaksi jual beli. Jangan semata-mata emas dan emas orang lain dapat untung atas angin macam tu, tak boleh. Okey. Jadi riba al-fadl kita dah bincang dah. Kemudian barulah kita pergi riba an-nasi'ah, termasuk garam dan sebagainya tuan-tuan. Garam, perak, gandum, barley, kita bincang dah semua ni. Baik. Kemudian kita tengok riba an-nasi'ah. InsyaAllah malam ni habis tuan-tuan. Riba nasi'ah disebut juga riba jahiliyah. Maksud dia apa? Zaman jahiliyah pun daripada buat riba ni. Nasi'ah berasal dari kata nasa' yang artinya penangguhan, tangguh. Kerana penangguhan. Sebab riba ini terjadi kerana adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini.
di mana seseorang memberi hutang berupa wang kepada pihak lain dengan ketentuan bahawa hutang itu harus diganti bukan hanya pokoknya tetapi juga dengan tambahan proses bunganya. Riba dalam Malaysia muncul kerana adanya perbezaan perubahan tambahan antara yang diserahkan ini dengan diserahkan kemudian. Oh, yang ni pelik sikit lah tuan, huraian. Ini huraian ni sebenarnya sama dengan huraian riba al-qard tuan-tuan. Nah, riba al-qard. Saya sebelum main ni saya tengok dalam kitab Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Nah, ni huraian ni tuan-tuan sama dengan riba al-qard. Betul tak? Perjanjian di awal awal apa? Awal hutang kan. Riba an-nasi'ah tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan macam mana pembahagian ni lain sikit tuan-tuan. Tapi riba an-nasi'ah yang sebenar dia macam ni. Tuan-tuan beli emas, item ribawi. Saya balik daripada Kedah ni terus buka kitab. Dia memang tuan-tuan siapa-siapa yang mengajar ustaz mana-mana. Sebab tu kadang-kadang sebagai ustaz bukan tak mau mengajar, kadang-kadang dia segan sikit, takut silap. Jadi mana-mana ustaz, biasanya lah semua ustaz lah, semua yang mengajar biasanya sebelum mengajar dia mesti dalam sejam ke 2 jam tu kena study dulu lah, buka cek balik, takut silap. Jadi maksud riba nasi'ah ni bukan sebegini tuan-tuan. Yang ni riba al-qard. Saya tak tahu bagaimana pengarang ni tulis macam ni. Ini riba al-qard. Baik tuan-tuan, riba nasi'ah ni dia penangguhan pada item ribawi. Contoh tuan-tuan beli emas. Beli emas, item ribawi tadi lah, 6 tadi tu lah. Emas, perak, gandum, barley, kurma dengan garam. Kita katalah tuan-tuan beli semua benda ni tuan-tuan, dia mesti saya sebut pertama kena sama, betul tak? Yang kedua kena on the spot, yadan biyadin. Yadan biyadin maksudnya on the spot. Contohlah, saya ada emas 10, katakanlah saya ada 20 gram emas. Tuan-tuan buat ada 20 gram emas, boleh tukar, tapi on the pertama kena sama, betul tak? Tak boleh saya 12 gram, saya 22, tuan-tuan 20, dia jadi riba al-fadl yang kita sebut tadi tu. Dan satu lagi syarat dia mestilah tukar tu on the spot masa tu juga. Tak boleh saya bagi dekat Abang Helmi nak emas saya 20 gram, Abang Helmi kata esok aku bagi hang. Tak boleh. Pasal harga emas sangat dia berubah kan. Tak boleh. Bukan emas je, perak pun tak boleh, beras pun tak boleh. Beras tak boleh, kurma pun tak boleh. Barang asasi tuan-tuan. Barang asasi. Inilah yang kita pegang yang menjadi barang asasi. Di Malaysia ni beras lah tuan-tuan. Di Malaysia ni beras. Yang makanan asasi yang disimpan. Baik. Disimpan, yang disimpan lama dan yang kita makan selalu macam kita beras lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia mesti on the spot bagi. Saya bagi kat abang emas, abang juga kena bagi saya sekarang juga. Tak boleh tangguh. Jadi yang jadi riba nasi'ah ni banyak. Orang beli emas tangguh, ramai. Betul tak? Hutang. Kut emas, ramai orang buat, betul tak? Kut emas tak boleh tuan-tuan. Ni riba nasi'ah. Beli ni boleh tangguh lah, beli hutang. Emas tak boleh tangguh beli. Tak boleh, kena beli cash. Tak ada duit jangan beli. Tapi begitulah. Tak boleh. Itulah ramai buat bayar hutang kan. Ya, riba nasi'ah. Ini cerita ni. Sebab apa? Duit dihukum emas. Betul saya sebut kat tuan-tuan dah. Duit dah sepakat ulama kontemporari ni, duit dia sama dengan kedudukan emas. Sebab tu duit kena zakat. Betul, zaman Nabi duit kena zakat. Sebab zaman Nabi duit dia emas. Zaman Nabi duit kan emas, dinar, dirham tu duit zaman Rasulullah, tu kena emas. Zaman sekarang siapa pakai duit emas? Ada tuan-tuan pergi kedai roti canai banyak guna emas. Senyumlah abang Nan kita. Tak ada, kita guna duit. Jadi duit yang telah diputuskan oleh majoriti ulama kontemporari, duit sama hukum dengan emas. Siapa kata duit tak sama dengan emas, simpan 10 juta tak kena zakat. Teruk lagu tu. Betul tak? Mana boleh tak kena zakat? Pasal duit, nilai emas sekarang, fungsi duit sekarang ni
sama dengan fungsi emas, iaitu dinar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana depa beli kambing, beli unta pakai duit emas. Kita tak pakai duit emas, kita pakai duit kertas. Jadi bila duit dengan emas, dia dianggap satu item. Item ribawi. Jadi tuan-tuan, macam mana ni ramai berhutang ni? Macam mana ni dia mengaji malam ni? Macam mana tuan-tuan? Macam mana tu? Ramai dah ni. Takkan nak cancel kot. Banyak separuh dah. Kalau cancel, duit tak dapat. Mana tahu betul tak? Pertama tuan-tuan, mengikut Yang buat, yang bagi kena, yang terima semua kena. Semua kena. Yang beli, yang jual semua kena. Tapi lah tuan-tuan, saya sebut jugalah, ada fatwa di Perak kata, bukan di Malaysia kata boleh. Saya malas nak sebut. Fatwa ni macam agak jauh sikit lah. Macam kita kata apa, ASB lah kan. Ada fatwa kata boleh JAKIM. Tapi kalau tuan-tuan elakkan lebih bagus. Sebab ASB sampai sekarang dia masih lagi terlibat dengan beberapa, kita panggil apa, kelang-kelang yang tak patuh tuan-tuan. Tempat-tempat yang kurang patuh. Tapi ada keluar dah fatwa pada JAKIM sebab maslahah, kepentingan umat Islam. Jadi dia kata ASB boleh lah. Penang tetap berkeras tak boleh, haram. Dia punya macam tu je lah. Jadi ada fatwa di Malaysia yang kata boleh. Sebab apa? Sebab dia kata emas yang kata tak boleh ni emas simpanan, bukan emas perhiasan. Dia pusing ke situ. Jadi ada fatwa, saya terlupa negeri mana tuan-tuan, yang keluarkan fatwa macam tu. Jadi dia kata boleh hutang emas kerana dia adalah perhiasan, bukan emas simpanan. Jadi boleh lah tuan-tuan. Tapi kalau boleh elak, elak lah. Boleh buat no? Itulah yang saya sebut tuan-tuan, boleh elak, elak lah. Memang ada fatwa, tapi kalau boleh elak, elak lah tuan-tuan. Itu lebih baik. Tapi kalau ada bayang apa semua, buatlah. Saya itu bini saya nak buat juga kut emas. Orang perempuan suka. Mereka dengar kut emas melompat-lompat, mereka seronok. Syok. Kena pula tuan-tuan kata tak apalah abang tolong bayar. Betul ke bang? Seronok. Tapi tuan-tuan gitulah, saya nasihatkan boleh elak-elak tuan-tuan no? Itulah. Ada fatwa kata boleh lah, sebab dia kata perhiasan. Cuma ada satu lagi, tuan-tuan pergi ke MyBank ataupun ada bank yang kita panggil kad emas. Kad emas tu kan, tuan-tuan beli emas, emas tu tak ada, tapi tuan-tuan beli pada harga apa, dikunci di situ. Bukan MyBank ada. Dia akan beli kad emas tu. Katakanlah tuan-tuan duit banyak, tuan-tuan pergi beli emas. Sekarang ni sekilo apa emas? Sekilo pula dah. 1 gram. 1 gram apa? 200 lebih. 240 kot. Saya ingat lah. Ke 250 lah. Kita ada 240 lah. 1 gram 240. Tuan-tuan duit banyak, baru jual tanah. Katakanlah baru tanah bini sawit tu kan, jual lah. Betul kan? Dapat dalam 300,000 contoh. Bini nak jual. Betul, bini kata bang beli emas. Jadi kalau 1 gram sama dengan 240, kalau sekilo sama dengan 240,000. Sekilo 240,000. Jadi katakanlah abang beli abang beli sekilo lah. Abang beli 240,000, beli di MyBank. Saya beli sekilo. Bayar 240,000. Masa tu nilai emas tu 240. Jadi abang relax tunggu kan. Tiba-tiba 2-3 hari emas naik 250. Kalau abang jual untung berapa? 10 kan, betul tak? Ini bukan cerita beli segram tak payah beli. Ini cerita banyak tuan-tuan. Tapi boleh je beli segram, bukan tak boleh. Ini cerita orang kaya lah. Boleh je tuan-tuan nak beli sikit. Ini cerita orang kaya lah. Bila naik, abang beli 240. Tiba-tiba selang beberapa hari, mungkin dalam 2-3 minggu, dia naik Ustaz. Katakanlah dia naik sampai ke 260, katakanlah naik. Jadi kalau abang jual balik dapat apa? Tadi beli 240 kan, bila jual balik sekilo tu berapa dapat? 260,000. Betul tak? Masya Allah.
Hai 20,000 keliling Malaysia. Betul tak kan? Cameron Highland, mau tempat pergilah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan tu. Tapi kenapa haram? Kenapa tak boleh? Sebab bila tuan-tuan pergi beli, tuan-tuan, emas tu kalau tuan-tuan minta, dia kena bagi on the spot. Maksud dia emas tu tak ada, tuan-tuan beli harga saja. Faham tak tu? Dia boleh bagi, tapi makan masa lama. Dia tak boleh lebih 3 hari ikut mazhab Maliki. Dia kalau boleh bagi berapa malam, dia kata 4 hari haram. Kalau dia kata okey lah, dalam masa 3 hari dia boleh bagi emas tu, boleh dia kata 3 hari dia boleh bagi. 3 hari, mungkin 2 hari, nah, sekilo emas dia bagi. Tuan-tuan simpan lah, balik simpan dalam aircon. Kalau orang mai repair aircon, ambil tuan-tuan. Ada jadi tuan, ada jadi ada jadi di Malaysia. Bini yang simpan ni, isteri dia simpan emas dalam aircon. Kira hebat lah simpan emas dalam aircon. Sekilo simpan emas. Sekilo. Emas sekilo kan besar, kecil je. Pasal dia padu tuan. Dia memang berat, dia berat pada besi. Bola aircon tu. Suami pun tak tahu. Betul tak? Punya lah tahu. Suami balik-balik, suami tengok aircon rosak. Lepas tu tukar aircon baru. Untung Cina tu. Aircon dengan sekilo emas dalam tu. Jangan tuan-tuan tu. Tapi boleh tuan-tuan tu. Kalau lah lepas ni, kalau bank, mana-mana bank yang buat kad emas tu, dia boleh sediakan dalam masa 3 hari. Jadi saya beli emas kilo. Lepas tu kata kalau saya bosan-bosan, saya nak emas saya lah, saya pergi kat my bank. Okey, dia kata esok boleh ambil. Ataupun 2 hari. Boleh. Nah. Yang tanya saham jangan saham. Saham boleh, saham bukan item ribawi. Dia aset. Tapi saham ni, tadi pun saya balik Kedah, bini saya beritahu sepupu dia main saham kaya. Tapi saham, kalau tak mati jangan masuk lah tuan-tuan. Sudah. Sekali untung syok lah, terbaik duit. Tapi kalau sekali rugi, ada orang tembak kepala tuan-tuan. Tembak kepala, bunuh diri. Jangan pandai lah tuan-tuan. Dia ada 2 lah. Satu dia panggil long term analysis, iaitu analisis jangka masa panjang. Dia tengok saham mana yang ada potensi akan meletup. Ini biasanya play safe lah. Tengok saham yang tengah murah. Masa PKP hari tu, yang tengah jatuh teruk adalah saham kapal terbang. Kan tak terbang, yang pandai-pandai beli banyak-banyak lah. Sebab nanti bila start boleh terbang, dia akan melantun. Kaya lah masa tu. Kalau beli banyak, melompat lah tuan-tuan. Mungkin balik pakai Alphard lah. Tapi ada juga saham yang memang tinggi sikit dia punya risiko. Dia panggil short term, yang pendek kan. Dia tengok ini berdasarkan, kita panggil apa, technical analysis. Baca graf pun kan, baca graf, macam-macam graf pun. Macam ni graf lah graf, kita tengok pun mending. Tapi mereka yang technical analysis ni tahu pattern graf tu, ni nak melantun ke nak turun ke. Tu pun tak tepat, sangat berisiko tinggi tuan-tuan, risiko saham. Tapi saham dia tak, dia bukan item ribawi. Kita jual aset kita. Aset kita, pemilikan kita pada sebuah syarikat. Siapa beli banyak saham syarikat, dia jadi pemilik . Contohnya ada satu syarikat yang jual saham dia, ada orang beli saham dia sampai 90%. Dia lah pemilik syarikat utama. Dia boleh pecat siapa-siapa dia tak mahu. Dia pemilik saham paling tinggi. Bolehnya saham boleh, tak ada masalah. Mana yang cabutan 1 juta? Yang itu bukan saham, yang itu simpanan sijil, simpanan premium. Yang tu abang bubuh kata bang. Boleh abang masuk? Jangan macam tu. Kami pun nak ambil ni. Ada masuk kot sikit. Berapa banyak pun? Takkan tak ada. Ni haji masuk banyak. Betul ke ni? Al-Awfar tak banyak. Setahun 3 jutawan. Yang abang ni sebut ni bukan SSPN, SSP, CJ simpanan premium. Saya dulu masuk kat universiti dulu, kawan saya beritahu, masuk ni punya ramai dapat Mercedes, dapat BMW. Saya pun masa tu
Syok malah masuk setahun tak dapat, jual beli semua. Dia tuan-tuan yang dapat tu simpan lama. Simpan lama, tiap-tiap bulan beli. Layaklah dapat. Bukan senang dapat. Tuan-tuan bayangkan, untuk tuan-tuan dapat cabutan sejuta tu, tak boleh kurang 3,000. Kita kena ada 3,000 kita punya simpanan. Kita ada 3,000, nilai kita 3,000. Nilai CJ simpanan premium. Satu nombor sama dengan RM10. Kalau tuan-tuan ada 100, tuan-tuan ada 10 nombor. Kalau 3,000, tuan-tuan ada 300 nombor lah yang akan dicabut. Tapi kena ingat, kita masuk 3,000, ramai yang masuk berpuluh-puluh ribu. Itu yang susah. Nah, mereka lagi banyak nombor mereka. Jadi sekali dapat memang melompat. Saya tak nafikan Al-Aufar ada orang dapat di mana? Di Jalan Terusan tu, orang panggil apa tu? Titi Serong. Satu makcik dapat Al-Aufar 1 juta. Al-Aufar ke SSB saya tak ingat lah. Tapi nak buat apa 1 juta, makcik tua lah. Wish, banyak 1 juta tu. Anak okey ke? Tapi takut bergaduh, betul tak kan? Harta ni jangan main-main. Apa dia? Apa dia? Kalau saya ni sikit lah. Kalau bagi saya lah, macam abang gaji sebulan 30,000, 40,000, sengih je lah. Kalau saya ni cikgu gaji sikit, 1 juta tu ingat, wih, raya Hindu tuan-tuan. Apa? Jadi kalau orang yang dah biasa dengan orang politik yang corruption ni, saya tak kira parti mana-mana, 1 juta ni sikit lah. Politik yang corruption 1 juta ni celah gigi je. Depa projek makan puluh juta, makan projek. Gaji dah ada, elok dah ada, projek siapa lagi? Ini jujur lah saya cakap, maaf lah, nak masuk syurga tu payah lah. Tapi nak masuk neraka tu senang lah. Walaupun banyaknya ibadah, hajinya banyak, mana boleh. Kita dah sapu duit rakyat, jangan duit syok sangat lah. Itu duit rakyat. Taubat sungguh-sungguh, kena minta maaf kat rakyat semua. Betul tak? Saya dulu pernah sapu duit sekian dan sekian, betul tak? Ramai orang kadang-kadang kan, dulu masa muda-muda corruption, berjuta dia sapu harta orang. Dah tua-tua elok main. Oh, tak semudah tu. Dah sapu orang punya. Kena serahkan balik, usahakan balik, serah macam mana? Serah pada kerajaan, banyak pada kerajaan. Sebab kerajaan bukan harta kerajaan, harta rakyat diurus je. Ini harta kerajaan. Apa dia? Ini harta yang kerajaan uruskan. Sebenarnya milik rakyat. Orang tak faham. Sebab tu bila dia jadi kerajaan, dia fikir apa? Dia boleh sapu apa saja. Ni salah ni. Salah tu. Mana boleh macam tu tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Saya baca sikit belakang tu boleh? Ni pun kita bincang ni belakang ni. Boleh tu? Sikit ni, hukum riba. Okey, riba lah sebahagian daripada 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis berikut. Ijtanibu sab'al mubiqat, qalu wa ma hunna ya Rasulullah, qala syirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yaumal zahfi. Kemudian wa qadhful muhsanat al-ghafilatil mu'minat. Baik. Jadi kata baginda Nabi SAW, jauhilah oleh kalian 7 hal yang mencelakakan. Makna dia apa? 7 benda ni kalau kita kuat ibadah pun, kita buat kita mati celaka. Dia menghancurkan kita. Perkara yang boleh menghancurkan kita sekalipun kita banyak ibadah. Jadi jauhkan benda ni, jangan pandang remeh. Yang pertama, syirik pada Allah. Semayang punya banyak, puasa punya banyak, tapi buat syirik. Sekali buat syirik, tak taubat, mati, Allahu Akbar, beratlah tuan-tuan. Kemudian yang kedua, membunuh nyawa yang diharamkan. Bunuh orang, tak taubat mati bawa dosa ni. Lain taubat nasuha. Baik, kemudian kecuali dengan hak ni kalau maksudnya orang yang memang contoh dia bunuh orang ataupun dia dah kahwin, dia berzina, memang hukum dia bunuh. Baik, kemudian makan riba, jangan. Kemudian makan harta anak yatim, lagi berat. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapa yang makan harta anak yatim, dia makan macam dia makan bara api. Berat ni. Lari pada medan peperangan. Perang, waktu perang lari. Orang perang dia lari balik. Ini berdosa besar. Dan menuduh orang berzina. Ini dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, tidak ada dosa yang lebih
sadis, lebih teruklah. Diperingatkan Allah di dalam Al-Quran kecuali dosa makan harta riba. Bahkan sampai Allah mengumumkan perang kepada pelakunya. Ini menunjukkan dosa riba sangat besar dan berat. Baik, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul akan memerangimu. Satu-satunya dosa yang Allah isytihar perang. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Maksud dia, kalau kita dah bagi orang pinjam, kita letak riba, kalau nak taubat macam mana? Jangan ambil riba, ambil pokok ya. Kita bagi 1,000, ambil 1,000. Kemudian As-Sarakashi berkata bahawa harta orang yang makan riba akan mendapat 5 dosa atau hukuman sekaligus, iaitu oleh Syarkasi ni, Imam Zarkashi. Yang pertama, takhabut, mahnu, al-harbu, al-kufru, al-khuluqu, al-khuludu finnar. At-takhabut maksud dia kena rasuk, seperti kena rasuk syaitan. Maksudnya jadi orang yang makan riba ni kena hilang kesedaran diri lah tuan-tuan, jadi rakus. Kemudian al-mahqu, dimusnahkan Allah hartanya. Berkah tuan-tuan. Duit ada berjuta-juta, tapi duit itu tidak membawa kebahagiaan dan duit itu tidak menuntun dia ke syurga. Itu berkat tuan-tuan. Duit ada berpuluh-puluh juta, tapi duit tu menuntun dia, harta tu menuntun dia ke neraka. Seperti mana kita baca Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka ni bukan kaya, bukan miskin, kaya, tapi harta yang mereka ada ni menuntun mereka ke neraka. Al-harbu, diperangi oleh Allah. Al-kufru, dianggap kufur dari perintah Allah. Dia bukan, dan dianggap keluar Islam apabila menghalalkan. Tapi bila hanya makan tak mengatakan bahawa riba itu halal, maka ia berdosa besar. Maka riba berdosa besar. Kalau kata halal, rosak akidah lah. Al-khulud finnar, iaitu kekal dalam neraka, sekali masuk tidak akan pernah keluar lagi dalamnya. Na'udzubillah. Maksud dia makan riba dan dia menghalalkan, sehingga jatuh kufur, masuk neraka kekal selama-lamanya. Baik tuan-tuan, saya lupa tuan-tuan, saya dah sebut kat tuan-tuan ke belum? Tuan-tuan buat pinjaman peribadi 100,000, bayar berapa? Tak, ni kita bukan cerita bank konvensional, bank Islam. Ya ke? Ini bank Islam. Biar rakyat perbankan Islam juga. Siapa ada buat pinjaman bank? Ada tak? Ada buat? Tak ada lah. Oh, ini orang kaya semua. Ada pinjaman bank? Tak ada tu. Bang dah? Ada? Bank dia tak kira gitu. Bank dia kira ni je. Bank dia nampak tanah lembu memang jalan, 200 jalan. Ada buat pinjaman tu? Bayar sama ke tak sama? Halal ke haram? Tapi bank Islam. Saya tak bincang lagi yang tu. Tapi boleh ke bincang saat ni? Nak habiskan ni? Boleh ke no? Bincangkan yang tu je lah. Kita selesaikan yang tu malam ni je. Kenapa mana-mana pinjaman bank, pinjam 100 bayar lebih? Kadang sampai berapa 200 pun no? Koperasi lagi tinggi. Memang kejam lah tu kita kata kan. Tak berperi kemanusiaan. Saya ingat yang paling bagus yang berperi kemanusiaan ni, saya ingat biar rakyat kot. Betul tak? Kan ada lagi yang paling mudah lah biar rakyat. Ikut kat tu. Tapi semua lebih. Kalau kita beli rumah, beli kereta, memanglah dia ada cara helah dia kan. Dia bagi jadi halal. Contohnya, tuan-tuan nak beli Alza kan, harga 60,000 kalau cash. Kita guna pinjaman bank Islam. Tapi kita tak bayar 60,000 kan dia. Dia tolong bayar kita, tapi kita bayar lebih. Macam mana dia buat? Dia pergi beli dulu Alza tu kat syarikat tu. Lepas tu dia jual kat kita. Betul tak? Dia jual kat kita dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kita beli dengan dia. Lagi kemudian dia bukan hutang, dia panggil baik bisa manil ajil. Yang mana kita beli, kita bayar tu, mula-mula tu semua bayar sewa saja. Bila yang kita bayar beli, bayaran terakhir. Sebab apa dia buat macam tu? Kalau beli hutang, dia jadi tuan-tuan punya. Jadi dia buat, dia tak jual kat tuan secara hutang, tapi dia buat pinjaman sewa beli. Betul tak kan? Banyak sewa beli ni bank.
Sebab sewa beli apa saya dah sebut kat tuan-tuan dah. Contoh saya ada motor SYM 185. Saya jual kat abang. Saat ke Said? Saya duduk tukar abang. Saat kan? Saya jual kat abang Saat motor saya, kita katalah 4,000. Hutang, abang kata okey, hutang bulan depan dia bayar. Apa implikasinya? Abang menanggung hutang dengan saya 4,000, betul tak? Motor tu siapa punya? Motor abang punya. Ini adalah Islam. Sebab tu abang boleh jual balik motor tu. Saya jual kat abang, okey, saya jual SYM 185, RM4,000, hutang bulan depan bayar. Abang kata ya, betul, saya terima. Saya beli motor RM4,000, hutang bulan depan bayar. Bila abang dah beli, abang tak bayar lagi kan? Janji bulan depan. Abang pakai dalam 2 minggu, menyesal yang motor ni. Aku ingatkan boleh pergi 300 km per jam. Motor 185 nak 300. Macam budak-budak lah tuan-tuan, betul tak? Dia naik motor LC, kita sembang berapa kelajuan? Ketuk meter, menipu betul tuan-tuan. Ada ketuk meter sembang dengan budak-budak, meter terbang tuan-tuan. Sembang dengan budak-budak tuan-tuan. Motor LC berapa kelajuan? Pusing meter. Budak sekolah dia punya sembang. Khinzir terbang tuan-tuan, macam tu lah. Sembang daripada Sakana. Okey, tak apalah tuan-tuan. Saya pun pernah tanya kat orang naik motor saya ni. Saya kata berapa kelajuan? 16. Saya kata tak ada tulis 16 motor ni. Saya tahulah kelajuan berapa tuan-tuan. 14 boleh lah kot, macam tu lah. Pernah sekali saya try balik kuliah tuan-tuan. Balik kuliah kat jalan Sungai Gedong kan. Saya baik orang tak tengok, tunduk. Saya baik kain tak terbang. 141. Laju. Sekali tu lah, lepas tu slow tuan-tuan. Saya nak try. Baik. Hari tu kita pergi Kedah tak sempat tu. Sebab saya tinggal abang jauh sangat. Berat. Sekarang dia dah ada LC dah. Baik tuan-tuan, cerita dia, abang boleh jual motor tu 2 minggu abang pakai, abang bosan. Baik ambil motor Y16 hak baru tu kan. Abang dah beli dah, tak bayar lagi. Tapi motor tu abang punya. Cuma abang menanggung hutang dengan saya. Maka abang fikir macam mana nak buat? Abang cari orang yang nak beli. Betul tak? Abang boleh jual, tu hak abang. Jadi abang cari-cari, jumpa Yusuf Qardawi contohnya. Dia tengah cari. Abang pula sembang pandai, motor ni hebat lah, bla 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 bla, ini kalau pulas naik ke bulan. Cerita macam-macam. Jadi Yusuf Qardawi ni pun betul ke? Percaya kan? Minat. Dia try pun, dia dah try naik, dia berkenan. Sedap bawa. Maka abang tolak kat dia 4,500. Betul tak kan? 500. Ada orang buat macam tu. Jadi abang untung lah. Untung. Abang dapat 4,500, bagi saya 4,000. 500 ambil kat abang. Halal ke tak halal? Halal. Bank tak mau lagu tu. Jadi bank buat sewa beli. Bila kita beli motor kita, kereta kita ke apa-apa sewa beli ni, maka kita bayar tu bukan kita hutang dengan bank, kita bayar sewa pakai je. Itu sewa pakai je kita bayar. Bila kita bayar, jadi milik kita, bayaran terakhir. Pandai tak bank? Sebab tu tuan-tuan beli motor ke, beli kereta ke, orang tanya siapa punya? Bank punya. Betul, bank punya. Sebab tu bila kita tak bayar, bank tarik. Jangan marah, memang dia punya. Kalau bank kena kedai punya. Bank sewa beli ke kan? Kedai sewa beli ke bukan? Kedai tarik dah kata. Kedai sewa beli ya? Saya tak tahu akad macam mana. Sewa beli kat tu. Sewa beli macam tu lah kot. Boleh tak? Saya no, kita tak tengok dah. Dia banyak sayangnya. Patut baca dulu, tuan-tuan, baca dulu. Baik tuan-tuan, apa dia? Okey. Boleh kan jelas kan? Jadi bank dia buat kita bayar bulan-bulan itu bayar sewa saja. Bayaran terakhir itulah bayaran kita beli. Dengan campur dengan kita bayar sewa itulah. Itulah bayaran beli kita, bayaran terakhir. Baik, jadi tuan-tuan, pinjaman peribadi ni lagu mana? Pinjaman peribadi dia ada isu kaitannya, macam saya bagi contoh kat abang. Dia sangat-sangat sebenarnya sangat-sangat kontroversi sebenarnya. Dia panggil bai'ul inah. Apa itu bai'ul inah? Ni nak habis ni. Lagi 5 minit lah tuan, boleh try bai'ul inah. Saya cerita kat tuan-tuan. Bai'ul inah ni makna dia macam ni. Bank nak bagi pinjam duit kat tuan-tuan, tapi bank tak mau tuan-tuan bayar sama. Bank nak tuan-tuan bayar lebih. Dia cari helah.
Helah. Helah ni kan dalam kitab pondok, masa tengok budak-budak pondok jual beras, pi balik tengok helah lah tu video kan, pi balik helah lah tu. Kononnya ada dalam kitab orang yang dia tak larat, ambil 100 katuk belakang dia, betul tak? Saya cerita apa tu, ada kisah kan yang mana dia nak katuk satu-satu tak larat, jadi dia ambil 100 ranting kan, pukul sekali, kira 100 rotan. Helah lah tu. Ini helah jugalah, bank gunakan helah. Sebab tu hasil dia kadang-kadang orang tengok macam konvensional, lebih kurang dia tak. Tapi dia ada beza lah sebab tang akad tu lah kot. Dia nak cari helah tuan-tuan. Jadi dia buat helah lagu mana? Dia buat macam ni. Dia jual barang kat tuan-tuan dengan hutang. Bukan. Macam mana? Ya, dia jual barang kat tuan-tuan dengan hutang. Kemudian tuan-tuan jual balik kat dia. Macam tadi. Saya bagi contoh kat abang kan. Saya jual motor saya kat abang, tu abang jual balik kat saya. Macam tadi lah, abang beli motor SYM saya. Ni Baiul Inah 185 tadi tu. Saya jual kat abang 4,000 kan. 4,000. Bulan depan bayar. Abang pakai-pakai bosan. Cari pembeli, tadi ada orang nak beli. Tak ada orang beli, katakan tak ada orang beli. Abang pun pening, abang jumpa saya, Ustaz. Tak kenal lah Ustaz. Saya kata boleh, kalau nak saya boleh lah, ni motor ni jadi hak abang dah, abang tak boleh bagi balik kat saya. Itu hak abang, cuma abang tanggung hutang dengan saya. Tapi abang kata tak boleh lah, saya tak mau naik lah, macam-macam lah, tak ada orang nak beli lah. Tanya Helmi pun tak mau. Semua tak. Abang jumpa saya balik, saya kata kat abang, tak apalah, saya beli. Bukan bagi balik lah, sebab akad dah termenterai. Saya beli. Tapi saya tak mau beli 4,000. Saya nak beli 3,000 ya. Faham maksud dia? Saya bayar kat abang 3,000. Tapi apa kesan dia? Abang hutangan saya 1,000. Tuan-tuan faham tak? Saya ulang lagi sekali ya. Saya jual kat abang motor SOM saya 185 ni 4,000. Bulan depan bayar. Abang mau terima, okey, beli hutang, bulan depan bayar. Jadi abang menanggung hutang kat saya 4,000. Motor tu abang punya. Abang boleh sewa, abang boleh jual. Hak abang. Lah ni tak ada siapa nak sewa. Siapa pun tak mau sewa. Orang nak beli pun tak ada. SYM apa barang, orang mana layan. Orang Honda, Yamaha, betul, Waisuku, bawah selimut. Jadi abang tak tahu buat apa. Jadi abang jumpa saya, kata Ustaz macam mana ni. Saya kata bolehlah saya beli kat awak. Bukan bagi, saya beli. Sebab tu abang punya motor. Tapi abang menanggung hutang saya 4,000 saya boleh beli balik kat abang. Tapi saya takkan beli 4,000. Abang dah naik, saya beli 3,000. Saya bagi kat abang 3,000. Jelas motor saya punya. Tapi apa kesan dia? Abang kena bayar saya 1,000. Untung tak? Untung. Betul tak? Siapa yang untung? Saya lah untung. Motor dapat, duit dapat. Bank nak buat lagu tu lah. Itulah Baiul Inah. Tapi dia agak kontroversi. Sebab Baiul Inah ni dia tak boleh disyaratkan jual balik. Kita jarang baca kan dia punya surat apa. Kita disuruh sign, okey ya. Punya banyak sign. Tak berhenti. Punya yang lunci sign dia. Bila nak habis ni punya panjang sign, kita tak baca, tak ada kelapang nak baca. Saya jual, saya beli balik apa. Tak ada. Ada setengah bank dia buat apa? Jual mesin ATM dulu tu ada. Dia bawa tuan-tuan, dia mai. Saya jual kat awak mesin ATM. Mesin ATM dia jual. Tapi nanti jual balik kat saya. Oh, dia suruh jual balik. Tuan-tuan buat akad lah mesin ATM tu akad. Okey. Ni ada bank buat tuan-tuan. Dulu. Jadi dia bawa kat tuan-tuan kat mesin ATM. Dia kata ni, bank kata kat tuan-tuan lah, saya jual mesin ATM ni kat Kak Hang dengan harga 200,000. Kita berkata saya beli mesin ATM ni 200,000. Contohnya lah. Okey, selesai. Lepas tu jual balik kat dia. Jelas lah. Tuan-tuan pun jual balik. Aku jual mesin ATM ni dekat Hang 100,000. Jelas. Betul tak? Bank bagi tuan-tuan 100,000. Tapi apa benda? Tuan-tuan berhutang dengan bank berapa? 200,000. Ulang balik. Pening je ni tengok. Macam mana ni? Lebih kurang ya. Bank nak bagi tuan-tuan pinjam 100,000. Tapi bank nak tuan-tuan bayar 200. Betul kan? Bank nak bagi tuan-tuan pinjam 100, tapi dia nak tuan-tuan bayar 200. Dia buat lagu mana? Dia pergi kat tuan-tuan kat depan mesin ATM. Okey. Ni, bank kata kat tuan-tuan, saya jual, nanti jual balik ha.
Bank ni mesin ATM aku jual dekat hang dengan harga 200,000. Tuan-tuan pun saya beli mesin ATM. Padahal bukan tahu nak buat apa pun, bukan boleh angkut bawa balik. Saya beli mesin ATM ni 200,000. Lepas tu buat apa? Jual balik betul tak? Tuan-tuan beli mesin ATM 200,000, tuan-tuan tak mampu bayar, hutang. Betul tak? Hutang lah, tuan-tuan hutang. Tuan-tuan sebutlah. Bank kata kat tuan-tuan, aku jual mesin ATM ni kat hang selama 10 tahun. Bayaran dia 200,000. Tuan-tuan kata aku terima mesin ATM ni bayar sebulan-bulan selama 10 tahun 200,000. Makna dia apa? Mesin ATM tuan-tuan punya. Tapi tuan-tuan menanggung hutang dengan bank 200,000 selama apa? 10 tahun. Lepas tu bank kata, jual balik. Betul tak? Tuan-tuan pun kata kat bank, aku jual balik lah mesin ATM ni kat hang. Dengan harga 100,000 tunai, anda ambil 100,000. Faham? Faham tak? Apa jadi? Tuan-tuan berhutang dengan bank selama 10 tahun 200,000. Kontroversi. Oh, sangat kontroversi. Kalau betul-betul halal ni, bank RJhi bagus. Dia pun bukan jual mesin ATM, nak jual bagilah. Kalau bank muamalat dia jual satu bilik di bangunan dia pun, tu bagus lah. Kalau tuan-tuan tak jadi beli, tuan-tuan ambil lah bilik tu. Betul tak kan? Dia kena macam tu baru sah tuan-tuan. Arab Saudi dia buat. Ada orang tu dia nak beli apa? Gandum kot. Dia nak gandum. Dia nak buat pinjaman, tapi dia pun guna gandum sebagai perantara. Jadi gandum ke jagung macam tu lah tuan-tuan. Saya lupa tuan-tuan. Jadi bank tu jual kat dia gandum dengan jumlah yang besar lah, hutang kan. Lepas tu dia tak jual balik kat bank. Dia kata kat bank, aku tak mau pinjam, aku nak gandum. Tuan-tuan faham? Betul. Dan bank RJhi bagi dia gandum. Baru cantik. Betul tak? Sebab tu saya ingat, eloknya mana-mana bank buatlah tanah ke apa benda ke. Jadi buat macam tu lah akad dia. Aku jual kat hang tanah ni sekian dengan harga sekian. Lepas kita akad, terpulang kat kita nak jual balik kat bank ke nak jual kat orang lain. Tapi banyak bank di Malaysia tak berani lah. Dia jual. Saya belilah, tak apalah. Saya bayarlah selama 10 tahun tanah ni. Tapi tanah ni aku punya. Aku tak mau jual balik kat hang. Tuan-tuan faham Kita tak dapatlah cash, tapi kita dapat tanah tu. Macam mesin ATM tadi lah. Dah dia akad-akad, tak apalah, saya tak jadi jual lah. Saya belilah mesin ATM ni. Tuan-tuan faham tu? Bulan-bulan saya bayarlah kat bank 200,000 kan selama 10 tahun. Mesin ATM ni saya punya, tapi bank tobat dia tak bagi. Betul tak kan? Oi, hang buat apa ni? Boleh ke no? Itulah saya kata dia agak kontroversi, tapi yang tu lah instrumen yang ada tuan-tuan no? Sebab siapa bank ni pun dia perlukan kepada apa, staff dia nak bayar dan sebagainya. Jadi pengurusan dia memang ni tidak, dia tak boleh bersaing lah dengan bank-bank apa. Cuma harapan saya satu je, harapan kita betul-betul lah pada bank-bank yang Islam ni. Dia bukan bank Islam saja. Saya sebenarnya tak setuju sangat nama bank Islam. Bila nama bank Islam seolah bank lain bank kafir, betul tak? Salah. Sepatutnya sistem perbankan Islam. Betul tak? Itu yang penting. Sebab saya ada pernah orang bagi tahu, ada Ustaz Apih kot, adik Ustaz Awi bagi tahu dia buat beli rumah dia guna bank Islam. Dia menyesal, dia kata lebih mahal daripada bank yang lain. Mahal sungguh. Memang dia rasa macam kena kapak lah, tapi nama bank Islam. Jadi agak tak cantik dah. Sebenarnya sistem perbankan Islam bukan bank Islam je, tapi bank Islam lah mula bagus lah. Lah ni bank, public bank ada Islamic, Holion Bank ada Islamic, Maybank ada Islamic, BSN ada Islamic. Saya ingat saya BSN semua Islamic. BSN semua Islamic. SSP tu boleh, tak ada masalah. Dia cabutan motor, dia tak nak judi apa. Memang halal. Semua dah Islam. Banyak, ada lagi yang konvensional masih ada. Sebab tu tuan-tuan kalau simpan duit, tolonglah buat akaun Islamic. Kalau tuan-tuan syarikat yang buat kelang kan, syarikat bank yang bukan Islamic, dapat gaji terus pindah ke akaun lain. Hukum dia haram kita simpan di dalam akaun yang bukan Islamic. Haram tuan-tuan. Boleh tuan-tuan, ada orang dia kata tak nak buat macam mana, ada bank buat. Tak apalah, masuk je duit terus keluarkan ke bank lain. Sebab apa? Bila kita simpan duit kita di bank yang bukan Islam, dah 10 minit dah tuan-tuan ni. Bank yang bukan Islamic, duit tuan-tuan tu akan digunakan untuk aktiviti yang haram. Terutamanya adalah riba lah. Dia bagi pinjam dan memang riba jelas lah. Okay, hang pinjam banyak ni, bayar banyak ni. Dia tak ada apa, bagi tak ada selindung dah. Memang riba yang jelas. Boleh lah. Jadi siapa yang ada akaun yang bukan Islamik, tolonglah buat akaun yang Islamik. Ataupun bawa kelang lah duit tu, bawa kelang semua, simpan bawah bantai ke. Tapi seloknya begitulah, buat akaun Islamik, transfer je. Masuk gaji terus transfer. Mudah kan.
Hall mana-mana bank pun dia ada yang Islamic lah. Okey tuan-tuan, ada soalan tak? Habis ni macam mana bang ni? Akan datang Gadaian dulu lah. Okey, akan datang, kita akan sambung ini lagi lah. InsyaAllah saya cuba secepat yang mungkin lah tuan-tuan. Sebab kita nak pergi lepas ni apa? Faraid. Faraid. Jadi kita akan pergi Gadaian. Baik, wassalam. Saya cuba akan satu perjumpaan habis tu Gadaian. Boleh saja, Gadaian tak panjang sangat. InsyaAllah boleh. Jadi tuan-tuan, sebelum saya lupa tuan-tuan, saya ceramah, saya buat rakaman tuan-tuan. Rakaman suara saja. Saya tak bubuh lah kamera apa semua. Susah. Jadi saya buat rakaman suara ya tuan-tuan. Ini mic ni saya beli masa saya buat online dengan Masjid Jawi. Jadi kena pakai ni baru dia jelas tuan-tuan. Kira dia tak jelas. Jenama pun ganas ni tuan ni. Nama buaya tuan-tuan jenama ni. Nama ganas. Beli 99. Jadi baguslah, ini memang jelas. Bila saya buat kita buat streaming tu, memang suara jelas lah. Jelas, clear lah tuan-tuan. Jadi saya pun buat rakaman. Cuma buat macam ni dia jelas tapi kurang sikit lah sebab ada dua mic. Mic ni dah sedut suara kita. Tapi bila ada ni jelas jugalah, tapi tak sejelas macam streaming tu. Tapi okey lah tuan-tuan nak dengar. Rakaman suara ni saya letak di YouTube. Tapi gambar saya tak ada. Saya bubuh gambar sungai, gunung ganang, macam itulah, langit, air terjun. Tapi tuan-tuan nak dengar boleh lah. Saya maklum lah ada tuan-tuan lah. Saya benarnya saya buat ni untuk simpanan. Kalau simpan dalam handset takut hilang, rosak memori ke apalah. Jadi saya terfikir baik saya buat dekat YouTube. Selagi mana free pula tu, selagi mana ada YouTube, selagi tu dia ada. Jadi tuan-tuan pergi di YouTube. Kalau tuan-tuan nak dengar balik lah. Tapi kalau tuan-tuan kata tak ya, aku faham semua dah. Kitab Durus Samin ni hatam dah. Ini sampai kitab jihad dah. Kitab haji dah. Tak, itu tak payahlah. Ni saja maklum tuan-tuan kalau ada handset lagu ni, tuan-tuan pergi saja di YouTube, type saja Siri Kuliah Peribadi. Nama pelik sikit supaya tak ada channel nama tu. Tuan-tuan type Siri Kuliah Peribadi tu, saya punya channel tu. Jadi dah ada banyak dah video, tak silap saya nak dekat 30 video dah. Dan kuliah tuan-tuan muamalat daripada awal sampai hari ni. Sebab apa? Sebab tuan-tuan punya kuliah ni, walaupun saya tak pakai mic, suara dia memang jelas. Sebab dia tempat dia kecil. Kecil, lepas tu dia tak bergema. Jadi dulu saya rakam tak pakai ni, saya pakai handset je. Tapi tempat tuan-tuan yang paling jelas sekali, jelas sejelas-jelasnya. Jadi Siri untuk muamalat ni, tuan-tuan boleh tengok daripada tahun lepas, bulan 10, 11, 12, 1, bulan 2 tak ada, bulan 3, 4, 5, sampai tu bulan 7, 8 ikut sambung. Semua saya bubuh. Sebab suara je lah. Masjid lain sikit je saya bubuh. Yang sampai malam ni insyaAllah saya akan bubuh. Malam tadi pun di Bukit Merah bincang bab air dengan bab himar kaldai, bulu dia pun saya semalam kuliah. Yang tu tak bubuh lagi tuan-tuan. Sebab saya balik Kedah lain tak ada. Jadi insyaAllah malam ni saya akan bubuh dua lah. Malam ni punya kuliah dengan kuliah Bukit Merah. Tapi suara je lah tuan-tuan nak dengar lah. Gitulah. Jadi saya minta maaf tuan-tuan kalau ada kelemahan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarruqana ba'di tafarruqan ma'sumah. Wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.